Hak wajib kena sempurnakan mula-mula. Ilmu agama sampai ke mati kita belajar takkan habis. Ilmu tauhid luar, ilmu fiqh luar, ilmu tasawuf luar. Fardhu ain hak mana? Kalau kita boleh belajar fardhu ain, kita boleh sambung fardhu kifayah. Betul lah kitanya. Tapi umum kita duduk kapung ni, nak selesai fardhu ain. Lepas tu nak mengulangi hak fardhu ain. Untuk kapung. Kita tak ambil fardhu ain saja. Orang tua-tua tak ada kerja buat lah. Dia duduk pondok boleh belajar fardhu kifayah. Boleh kelek kitab. Orang pecing duduk pondok belajar nahwu sarah. Ada ni. Orang pecing. Duduk pondok belajar nahwu sarah, belajar macam-macam ilmu-ilmu alat. Belah-belah ilmu dia belajar. Orang pecing kan umur dia dalam masa dululah. Dia kan dulu kan pecing awal sikit. Sekarang ni lewat sikit. Tapi kalau umur 60 tu, hak jenis segar molek. Orang-orang pula jenis orang hak jenis kerja sedap-sedap lah. Kerja orang yang kemah, semak tu lah. Hak kerja kelas semak tu kan. Duduk pondok, semak semacam. Tapi macam jabat lah. Jabat dia semak lah. Dia pakai jabat. Duduk pondok pun memang dia semak lah. Dia tengok, ni bukan orang kerja biasa ni. Sebab cara dia tu. Cara kemah dia tu. Kelek kitab macam budak-budak pondok yang lain. Tu baru betul belajar ilmu agama. Fardhu ain, fardhu kifayah. Fardhu ain, fardhu kifayah. Dia bawa dengan bini dia, dengan anak-anak dia duduk pondok. Sehingga kan pondok ni, ada setengah pondok lah. Jadi seribu mahal. Sewa pondok pun mahal. Sebab apa? Ni mai geruk ni. Geruk orang banyak duit. Ni mai geruk ni. Mai geruk ni lah. Sewa 300 jadi 500. Dah mari puak ni. Puak ni tak kira apa kata dia wui belaka. Janji nak duduk selesa je nak belajar. Mari puak ni. Jadi puak pondok kata, Allah, kalau kita tak ada duit tak duduk pondok ni, sewa mahal dah. Siapa gitu? Ni. Mari orang kaya dia kata. Bukan orang kaya. Orang yang ada pecing. Bukan kaya-kaya, orang kerja kerajaan. Orang ada duit lah. Orang ada duit, orang ada pecing. Nak berapa ratus sebulan sewa? Mudah je. Jadi mahal serba-serbi dia kata dia. Mari. Dia nak belajar kelek kitab macam budak-budak dia. Ni budak-budak mau belasan tahun, 20-an ni kan kelek kitab, nahwu sarah, belajar habis ilmu-ilmu fardhu kifayah. Dok dia kelek juga dengan dia pun. Time berjemaah dia duduk depan sekali, time beramal duduk depan sekali. Ilmu dia ada semua. Ni baru tu nak belajar. Kita duduk kampung lain. Kita duduk kampung ni fokus fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi nak kena tahu lah mana kadar fardhu ain tauhid, kadar fardhu ain fiqh, kadar fardhu ain tasawuf. Sekarang ni bicara hak fardhu ain tauhid. Fardhu ain tauhid ni hak mana? Fardhu ain untuk mengesahkan keenam rukun iman. Kemudian hak bicara hak kewajipan juga yang bicara sekarang ni. Hak berkaitan dengan beberapa masail, beberapa masalah yang memberi zahir, nyata, tanda ahli sunnah daripada ahli bid'ah. Wajib kamu mengetahui akan yang kita baca dahulu. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah. Mana kita belajar fardhu ain tauhid ni sampai tahap beberapa masalah akidah kita boleh membezakan. Zahir bagi kita, nyata bagi kita, ini ahli sunnah wal jamaah, ini ahli bid'ah. Kena sahih, kena nyata bagi kita. Ni. Terutama berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Kena nyata, ahli sunnah dia begini, sama ada salaf ataupun khalaf. Ahli bid'ah dia pegang gini. Pada ni. Ayat-ayat mutasyabihah, hadis-hadis mutasyabih itu. Timbul sekarang Allah bertempat, Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada mata. Sebab itu semua ada dalam ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang mutasyabihah. Ayat mutasyabihah ni macam mana ahli sunnah, salaf dan khalaf.
Macam mana i'tiqad ahli bid'ah. Yang bawa i'tiqad ahli bid'ah ni bukan orang sebarang-sebarang. Orang yang sangat diikuti dalam alam maya sekarang, dalam FB sekarang. Sebab kepintaran mereka berbicara. Dan title kedudukan mereka yang tinggi. Title kedudukan mereka yang tinggi dalam kerajaan, dalam pejabat agama contohnya, maka orang mudah ikuti. Jadi kena zahir bagi kita nyata terang manakah ahli sunnah, manakah ahli bid'ah. Ini bab ayat mutasyabihah, hadis yang mutasyabih. Kemudian bab rukun yang ke-6, qada dan qada. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Kena beza molek on ini. Sebab apa? Sebab takut engkau beriktikad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu barang yang tiada datang dengan barang kitab Al-Quran dan asal hadis, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Tak ada dah kebinasaan besar iktikad ahli bid'ah. Semayang comel sekalipun, hati baik sekalipun, rajin wa amal sunat sekalipun, tapi kalau beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah, kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Amal ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Biar nyata zahir molek. Kalau bab qada, biar jelas. Ni siapa peringkat tadi nak beza pun antara ketentuan azali dengan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tak nak beza terkadang. Ada ketentuan azali, rukun yang ke-6. Ada ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, ketentuan yang tercatat di suhuf malaikat, ketentuan yang tercatat di budak dalam kandungan ibu hak umur 4 bulan tu. Umur 4 bulan dalam kandungan ibu akan diutuskan malaikat. Fa yanfakhu fihi ruh, malaikat akan tiupkan ruh. Wa yu'maru bi katbi 4 kalimat. Dan dia akan diperintah tulis 4 kalimah. Bi katbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ni tercatat dah di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu ketentuan mana? Ketentuan azali hak mana? Ketentuan hak tercatat di budak 4 bulan hak mana? Kena pergi molek. Syaqiyun aw sa'idun. Hak celaka ni, hak binasa ni telah tercatat. Syaqiyun aw sa'idun. Sa'idun ni letak yang kedua Nabi dan hadis tu. Bi katbi rizkihi, tulis rezeki, wa ajalihi, wa amalihi pekerjaan, wa syaqiyun aw sa'idun. Tengok Nabi sebut apa tu? Nabi sebut celaka ataupun bahagia. Siapa orang sa'id? Orang yang bahagia. Su'ada, orang yang bahagia adalah ahli syurga. Siapa ahli syurga? Mereka yang beriman, itu ahli syurga. Mereka yang beriman itu ahli syurga. Orang yang bahagia. Syaqiyun, orang yang celaka, ahli neraka. Siapa ahli nerakanya? Orang yang berakidah dengan akidah ahli bid'ah, itu ahli neraka. Itu orang yang celaka. Apa beza dia dengan ketentuan azali? Mana yang mubram, yang putus, mana yang mu'allaq, yang tergantung. Oh ni kalau buku sekolah tingkatan 3 KPM. Apa dia KPM? Kementerian Pendidikan Malaysia ke apa? Pendidikan Islam tingkatan 3. Saya boleh bertahu muka surat dia. Bukan hafal, tapi mudah. 111 muka surat dia. 111. Itu muka surat dia. Tingkatan 3. Bicara bab qada qadar, bicara bab mu'allaq mubram. Mana hak mu'allaq mubram? Mana yang tergantung, mana yang putus. Ni kena beza molek, ni kena jelas molek. Sini tak lepas agak, ya, dia naik pada hak azali tu. Hak azali tu mu'allaq, ada yang tergantung. Hak azali tu ada yang berubah. Hak tu tak ada gapo lah tunya. Tak kenal Tuhan langsung gitu. Tak kenal Tuhan.
Beriktikad saya nak iktikad ahli bid'ah, tak ada apa dah lah. Engkau serta Allah sebesar-besar kebinasaan. Orang yang syaqi, orang yang celaka, ahli neraka. Walaupun rajin buat amal sekalipun. Ni kalau kita nak agama yang selamat dunia akhirat ni. Nak agama untuk selamat dunia akhirat. Bukan agama peseng. Bukan agama tradisi. Bukan agama kerana tok nenek. Agama untuk selamat dunia akhirat. Agama dia ada usuluddin, dia ada tapak agama. Ni tauhid ni tapak agama. Ni bicara akidah ni, bab iman ni tapak agama. Kita nak agama ni lah untuk selamat dunia akhirat. Kena belajar ilmu agama molek. Nak agama kena belajar ilmu agama molek. Fardu ain je. Bukan nak sampai jadi alim fardu kifayah. Ilmu dunia boleh belajar belah-belah tahun. Kita belajar belah-belah tahun. Anak cucu ilmu dunia belajar belah-belah tahun. Ilmu agama fardu ain pun buat remeh. Logik tak gitu. Ilmu dunia diri sendiri, anak cucu belajar lama mana? Ilmu dunia belajar lama mana? Ilmu agama untuk qada fardu ain je. Bukan nak jadi alim ulama. Kalau buat mudah-mudah remeh-remeh, buat tak peduli je, tergamuk kita. Kalau nak agama yang sebenar lah, nak agama yang sebenar. Untuk selamat dunia dan akhirat diri kita dan keluarga kita tu. Biar we faham agama yang sebenar. Manakala ke tingkatan 3 bukan paling tinggi tu. Tingkatan 3 je. Hak bicara berkaitan dengan hak muallaq mubram tu, kena faham mana beza dia. Sebab kita rukun yang ke-6 ni sekalian telah ditentukan oleh Allah. Tak ada tergantung. Sebab sekarang telah ditentukan. Apabila telah ditentukan, tak ada tergantung. Ketentuan Allah pula iradah ilmu. Mustahil berubah. Ada berubah. Dalam Al-Quran tu, itu bicara luh mahfuz. Apa beza? Kena pergi cimolek. Kena pergi cimolek lah. Itu dia tajuk rukun yang ke-6. Sekalian telah ditentukan oleh Allah. Tak ada tergantung. Allah mana yang menentukan? Allah yang sifat dengan iradah dan ilmu. Mustahil berubah dah lah. Sebab kalau berubah ketentuan Allah, ilmu Allah duduk di mana? Sekali begitu, sekali begini. Ini bayangkanlah hak tajuk rukun iman yang ke-6. Baik jahat, qadar dan qada. Hak jahat, kufur dan maksiat, qadar dan qada. Hak tu kadang-kadang tak lepas. Akhirnya hak jahat bukan qadar qada. Itu akidah ahlil bid'ah. Orang yang serta Allah dalam kebinasaan, sebesar-besar kebinasaan. Orang yang syaqiyun, orang yang celaka. Dia berakidah perkara jahat, bukan datang dari qadar dan qada. Habis cerita, tak ada. Tak ada. Tutup buku. Sempat bertaubat, alhamdulillah, sebesar-besar rahmat daripada Allah. Mati dengan akidah seumpama ni, ini orang yang celaka, orang yang serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Bayangkan rukun iman ke-6 jelas-jelas. Jahat tu qadar dan qada. Dia tak sebut jahat, disebut baik buruk, baik buruk. Apa dia buruk? Miskin. Apa dia buruk? Sakit. Lepas tu kufur dan maksiat. Mana ada takkan orang semua berhala qada qada. Maksiat takkan berjudi, minaruk, berzina, qada qada. Ada benda kan? Itu akidah ahli bid'ah. Yang khilaf ulama, pegangan ni kafir ataupun dosa besar. Ada benda ni. Ni hak penekanan fardhu-ain tauhid ni. Boleh berlaku seumpama tu. Rukun iman jelas-jelas. Allah Ta'ala telah menentukan sekalian. Tak ada mu'allak. Mustahil berubah.
Ya Allah menentu ni baik jahat. Jahatnya apa? Kufur dan maksiat. Qada. Jelas sangat-sangat. Tiba-tiba jahat bukan qada. Qada-qadanya apa? Hak buruk, sakit, miskin. Betul lah qada sakit miskin tu. Hak jahat ni kufur dan maksiat. Qada. Hak saya jumpa rajin buat amal ibadat belaka duduk masjid semua. Sebahagian dengar juga. Tapi wallahu a'lam tak ngaji betul-betul kitab Fadail Tauhid. Dengar ceramah santai gitu je. Santai. Kau sekarang nak santai. Kalau tekan bab akidah ni, dia antara responnya pening, payah, tinggi, dalam. Tu respon. Pening, payah, tinggi, dalam. Tinggi apa? Fadail Tauhid permulaan. Fadail Tauhid ni permulaan. Ilmu tinggi tu fardu kifayah. Pening apa? Sekalian qada pening apa? Lepas tu kita apa? Lepas tu kita inilah qada. Lepas pening. Pening bukan pening nak faham ilmu. Pening kerana bercanggah dengan akidah ahli bid'ah tu. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala tu. Rajin buat amal ibadat. Itu pening tu. Bukan payah. Hak jahat pun qada. Lah. Semua berhala pun qada. Lah. Dah orang bunuh orang mencuri, orang merampok. Lah. Qada lah. Bunuh orang. Dia pun pening. Pening apa? Ada pening pun. Dia pening kerana bercanggah dengan akidah ahli bid'ah dia. Taklah bunuh orang ni qada. Ropok curi ni qada. Berzina ni qada. Pening ia boleh pening. Bayangkan dengan akidah ahli bid'ah perkara jahat bukan qada ada bomo balik. Bayangkanlah. Waktu kena pergi molek tau. Pergi pula pada ikhtiar usaha. Ahli sunnahnya macam mana? Qadariyahnya macam mana? Jabariyahnya macam mana? Boleh beza molek. Ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Mana ahli bid'ah? Baik ikhtiar usaha. Qadariyah, Jabariyah. Kena kenal molek Qadariyah, Jabariyah. Biar boleh beza molek. Ini ahli sunnah. Ini Qadariyah, ahli bid'ah. Ini Jabariyah, ahli bid'ah. Qadariyah ke Jabariyah ke akidah yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Qadariyah Jabariyah bercanggah dengan akidah suratul Fatihah, Ummul Quran. Qadariyah ke Jabariyah akidah ahli bid'ah yang bercanggah dengan suratul Fatihah, Ummul Quran. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab ikhtiar usaha akidah suratul Fatihah, Ummul Quran. Biar jelas. Yang kita duduk baca Fatihah dalam semayang ni. Kena jelas mulai. Baca Fatihah, Ummul Quran dengan akidah suratul Fatihah. Kalau tidak, berpegang dengan akidah Qadariyah Jabariyah, ahli bid'ah. Bukan kata semayang tu tak terima. Fatihah tu akan laknat orang yang baca. Kita tak biasa dengar akidah suratul Fatihah. Kita tak biasa dengar akidah suratul Fatihah. Belajar akidah sifat 20. Itulah akidah suratul Fatihah. Kita tak biasalah mengaji. Ini akidah suratul Fatihah. Kita ngaji sifat 20 tu lah. Kita ngaji sifat 20. Bicara bab ikhtiar usaha dan pembelajaran sifat iradah. Itulah dia akidah suratul Fatihah. Kita tak pandai lah daripada suratul Fatihah. Tapi itulah akidah suratul Fatihah. Dalam bab ikhtiar usaha macam mana. Ini masalah tekan ni. Takut olehmu bahawa engkau i'tiqad al-bid'ah. Takut. Sebab apa? Sebesar-besar kebinasaan. Serta Allah sebesar-besar kebinasaan. Takut olehmu ni. Bila takut ni biar zahir nyata. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah.
Orang dulu dak pandai orang dulu, tapi ahli sunnah kau dia Jabariyah duduk muluk, duduk perici semua. Apa kata orang dulu ilmu disikit, tapi berenah molek. Walaupun tak cukup, tapi mulut mereka ahli sunnah kau dia Jabariyah. Saya dah budak lagi dengar perkataan ni, cuma tak faham je apa. Bila ngaji pondok, oh hak ni orang tu duk cakap ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, oh hak ni barang dia nya. Tapi dengar dah budak dah. Orang sekarang ni kelek kitab banyak, majlis ilmu ikut sangat. Qadariyah, Jabariyah tak pernah dengar pun. Itu fardu ain kepada kita. Beberapa masalah yang mana memberi zahir nyata tanda mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Dan takut oleh membuat engkau i'tikad dengan ahli bid'ah, maka dah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Tak ada dah lah. Tak ada agama, tak ada usuluddin, tak ada tapak agama, tak ada agama, tak ada tapak agama, tak ada agama. Hak ni kena belajar betul-betul hak fardu ain daripada ilmu tauhid. Dan segala dalil tauhid ada maujud asal dalam kitab Allah Ta'ala. Dalam pembicaraan ilmu tauhid fardu ni semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di atas jumlahnya tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya. Mana hak Rumi? Bukan serta jumlahnya, serta jahilnya. Hak Rumi macam mana? Hak Jawi tu kena baiki dah tu. Hak Jawi kena baiki. Dan di atas jumlahnya tiap-tiap barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya, bukan serta jumlahnya, serta jahilnya, maka menuntut akan dia fardu, tiada haruh baginya meninggalkan dia fardu ain. Dalam bab bicara ilmu tauhid ni, kalau perkara ni kalau kita tak tahu, boleh jadi binasa, tidak sentosa daripada binasa akidah, maka wajib fardu ain kena belajar. Jadi bila zaman ni macam-macam dah timbul, ilmu fardu ain dia kena luah belajarnya. Sebab akan timbul macam-macam. Dulu mungkin tak timbul fitnah banyak. Sekarang ni banyak timbul fitnah dalam bab ilmu tauhid. Belajar tu kena lebih nak banding dengan orang dulu. Sebab kau tak lepas sini, tak sentosa kita ada binasa, maka belajar tu fardu ain juga, walaupun asalnya bukan fardu ain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.